Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatin mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sahib hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 10 baris yang ke-12 daripada atas ke bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, ay hadza faslun, ini suatu fasal pada menyatakan segala sunat mengambil air sembahyang. Jadi kemarin dia kecek dah ke kita berkaitan dengan fardu wuduk dan berkenaan dengan syarat wuduk. Hari ni dia nak masuk pada kata sunat wuduk, supaya wuduk kita ni dapat kita ambil dengan secara sempurna, seperti mana hak dikehendaki oleh syarak. Pada menyatakan segala sunat mengambil air sembahyang, bermula segala sunat, yakni benda hak kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal berdosa, tu dia panggil benda sunat. Bermula segala sunat wuduk, ataupun dia panggil tututan syarak yang tidak putus. Tu pun dia ta'rif juga dengan sunat. Tuntutan syarak yang tidak putus, tuntutan buat yang tidak putus. Kalau tuntutan buat yang putus, hak tu dia panggil perkara wajib. Ni. Jadi jangan pula kita keliru dengan hukum akal. Hukum akal dia ada wajib, dia ada harus, dia ada mustahil. Hukum syarak iaitu hukum taklifi ni, hukum yang memberatkan ke atas kita ni, dia ada dua. Sama ada tutup berat pada buat, tutup berat di atas tinggal. Ni. Kalau tutup buat, dia ada tutup buat yang putus, iaitu seperti benda yang wajib. Kalau hak tidak putus, hak seperti kita kata benda-benda sunat. Ni. Ada pun harus. Harus tu pada asalnya dia tidak termasuk pada hukum taklifi. Sebab harus ni dia tak memberatkan kita, sama ada nak buat ke, nak tinggal ke, tak ada masalah. Nama lagi harus. Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Tak ada dosa buat, tak ada dosa tinggal. Tapi dia orang panggil masuk saja harus tu dalam hukum taklifi. Maka hukum taklifi itu dia jadi 5. Hak seperti mana hak kita makruf sekarang.
Bermula segala sunat wudu itu ada 28 perkara. Hak kira sini ada 28 dah. Ni. Jarang kitab-kitab kecil gini nak kecek sampai ke 28 ni perkara sunat pada wudu. Jadi kita kena orang panggil ambil cermat supaya kita buat sengoti ke 28 ni biar kita buat habis. Supaya orang panggil wudu hak kita buat tu biar sempurna molek. Pertama, bersugi dengan niat akal wudu. Sugi hak kita bahas dah sebelum pada ni, banyak tepat hak sunat bersugi. Di antaranya ketika mana kita nak ambil wudu. Maka masa kita nak ambil wudu tu sunat kita bersugi ataupun berus gigi, tak apalah. Asal kata niat untuk nak membersihkan gigi kita kerana tutup syarak. Niat kerana Allah Ta'ala. Baik. Jadi kalau niat kerana Allah Ta'ala dapat pahala walaupun berus gigi biasa. Kalau tak niat kerana Allah, dengan kayu sugi tu pun tak dapat pahala. Ia penting diniat. Cuma hak afdalnya kena guna kayu sugi itulah hak lebih afdal. Ia panggil kayu arak. Kayu arak hak kita duk guna buat sugi tu. Yang pertamanya bersugi dengan niat akal wudu. Bersugi tu umum, masa-masa mana sunat kita buat. Banyak tempat hak sunat. Di antaranya masa nak ambil wudu. Maka masa nak ambil wudu tu kita bersugi kerana tutute. Maka dapat pahala situ. Kedua, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap amalan hok ada nilai pada agama. Hok ada nilai pada agama, hok tak ada nilai pada agama jadi mula dengan bismillah. Nak mengupak, nak buat benda haram, nak buat benda makruh, jangan mula dengan bismillah. Hok ada nilai pada agama saja. Seperti inilah ambil wudu. Maka kalau kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim pada hadis tadi, kalau kita tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pada hadis kata apa? Fahuwa aqta, terputus ekor. Terputus ekor ni dengan maksud kata qalilul barakah, tak banyak keberkatan. Tak banyak keberkatan. Apa? Jadi orang panggil kita baca bismillahirrahmanirrahim ni beramal dengan mafhum hadis, bukan secara mantuk. Mafhumnya bila Nabi kata kalau tak baca bismillah tak berkat, mafhumnya nak suruh baca lah. Dia kalau mantuk ni secara jelas Nabi kata kena buat begini, itu secara mantuk. Tapi hak kita beramal dengan bismillah ni dia panggil kita beramal dengan mafhum hadis. Serta di muqaranah niat wudu itu, muqaranah iaitu menyertakan. Serta di muqaranah ke niat wudu itu di dalam hati. Mana? Tak kala membasuh kedua tangan hingga pada pergelangan tangan. Jadi maksudnya kita baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu kita basuh ke tangan kita. Masa basuh tangan tu kita niat untuk ambil wudu. Hak ni tepat ni kita ayat dah. Tidak memadai bagi niat wudu. Hak niat wudu betul-betul kena niatnya tak kala awal juzuk basuh hak fardu iaitu muka. Ada pun tangan ni sunat dah kita hadirkan niat kata kita nak ambil wudu kerana Allah Ta'ala. Sunat pada waktu tu kita muqaranah ke baca bismillahirrahmanirrahim, lepas tu kita pun basuh tangan nak ambil wudu tu kita niat nak ambil wudu. Hak sini niat nak ambil wudu sini ni tak memadai lagi, maksudnya bila basuh muka tu kena niat pula. Hak tu baru nak melepaskan rukun niat pada wudu. Hak ni bagi nak hasilkan pahala ambil wudu, iaitu kita mulakan dengan membasuh tangan. Kalau dalam kitab lain kat dia kira ayat lah. Kita sebut pula alhamdulillahillazi ja'alal ma'i tahura. Ni pun banyak dah ni 28 perkara ni.
Menghadirkan niat dengan hati pada hukumnya jua. Baik, ketiga. Saat ni yang kedua. Pertama, bersugi niat untuk nak ambil wuduk. Yang kedua, baca bismillah serta kita niat ke ambil wuduk berserta dengan basuh tangan. Baik. Yang ketiganya, menghadirkan niat dengan hati pada hukumnya jua. Ni menghadirkan niat dengan hati pada hukumnya jua. Hukumnya sahaja pada tiap-tiap anggota daripada pertama-tamanya dengan kesudah-sudahannya. Ni. Kita hadirkan. Kata kita ni duk ambil air semaya. Gitu. Ni. Kalau ambil wuduk dalam tandas tu tak boleh lah. Nak baca bismillah. Kerana bismillah ni kalimah yang mulia. Lepas tu tandas tu kita kena beza lah. Tandas ni tempat hak kita duk buat air kecil, buat air besar. Hak tu hak kawasan hak tak bolehnya. Adapun kawasan hak kita duk mandi ni, tu tak apa. Tapi kalau tempat kita kecil berak tu tak disukukan dengan tempat mandi, tak ada dinding, maka pada waktu tu tempat tu tak boleh berlaku untuk kita menyebutkan kalimah hak mulia ni. Baik. Kemudiannya menghadirkan niat dengan hati pada hukumnya, pada hukumnya sahaja pada tiap-tiap anggota daripada pertama-tamanya dengan kesudahan. Kita hadirkan. Yang pentingnya jangan kita memalingkan niat wuduk kepada niat benda lain. Kalau kita memalingkan niat kita asalnya nak ambil wuduk, tiba-tiba kita palingkan basuh muka saat ni untuk orang panggil bersejuk ke, tu tak sah wuduk pula lah. Jangan memalingkan niat pula. Keempat daripada benda sunat ni, mengucap niat dengan lidah. Kemudian mengucap bismillah seperti yang tersebut tak kala membasuh muka. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sunat berlafaz dengan lidah. Dia biasanya kita berlafaz dengan lidah ni pada niat tu, kalau niat semaya ya, kebiasaannya orang buat masa nak semaya saat ni tu, lillahi ta'ala usolli fardhu zuhri. Ambil wuduk ni jarang orang buat. Jadi adakah ambil wuduk ni sama juga dengan semaya? Kita talafuz dia panggil, bertalafuz dengan niat. Maka jawabnya sunat juga bertalafuz, iaitu kita berlafaz dengan niat kita nak ambil wuduk. Kalau tidak kau Arab pun kau Melayu tak apa, sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku akad hadah kecil kerana Allah Ta'ala. Ya wuduk ya akad hadah. Kalau tayamum ya tak boleh niat akad hadah. Sebab tayamum dia listibahati salah saja, dia mengharuskan bagi perbuatan ibadat saja. Keempat, mengucap niat, yakni bertalafuz. Tak biasa-biasa dia sebut bertalafuz dengan niat. Moga niat tu hak rukun. Ucap ni sunat. Tujuannya apa? Tujuan mudah untuk kita nak hadirkan niat. Tu saja. Jadi dia punya kaedah dia dah. Tiap-tiap benda menolong di atas perkara sunat, hukumnya sunat. Sama kita guna tasbih ni. Kita guna tasbih. Ada zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gapo hukum guna tasbih tu? Hukum dia sunat. Harus serta sunat. Kenapa? Kerana dia membantu di atas kita nak buat ibadat sunat. Kalau nak menolong di atas benda hak wajib, hak tu wajib. Tak serupa kita nak ambil air semaya. Nak ambil air semaya tak ada air, kena gali telaga. Maka semua benda tu hak berkaitan dengan nak ambil semaya ni, kerana dia wajib, maka semua hak lain tu jadi wajib habis. Ya kaedah dia dah lah tu. Kaedah dia dah. Dia panggil apa? Hukmul wasail, hukmul maqasid. Wasail maksudnya hukum hak nak menyampai kepada maqasid kita tu benda wajib, maka hak benda lain ni pun dia jadi wajib pula. Sama juga dengan tutup aurat tu.
Tutup aurat tu dia nak sempurna ke bagi tutup aurat saat ni, dia kena tutup pusat. Pusat bukan aurat. Tu dia panggil ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya kaedah dia berlaku. Barang tak sempurna nak buat benda wajib itu tutupkan aurat, kecuali kita tutup ke pusat, maka tutup pusat tu dia hukum kata wajib juga. Wajib sebab apa? Sebab pusat tu aurat ke? Tak. Sebab nak sempurna ke bagi tutup aurat. Orang learning ni pakai seluar pendek gitu ya. Duduk atas rumah pakai seluar pendek, luar lagi pakai seluar pendek, hak tu lebih teruk lagi. Duduk dari rumah pun tak boleh pakai seluar pendek. Kerana ada orang panggil ada orang selain daripada isteri kita lah. Ada adik-beradik kita, ayah kita pun tak boleh dah nak pakai seluar pendek hak orang panggil nampak pohon lah. Dia kena tutup lah. Hak ni yang siapa gini sebab ada lah setengah orang mari kecek secara mudah. Dia kata tak apa, tak aurat, tak apa, barang khilaf. Jadi masyarakat pun jadi buat bermudah-mudah. Hak ngaji dah tu, hak tak ngaji lebih lagi. Jadi hak tak ngaji pula jauh pada hak ngaji. Ada juga. Ni dia jadi terlebih mengaji ilmu tak bawa berkat. Orang kalau dah ada khilaf, hak kata tak kena tutup kau tak tutup, sama-sama kita kata mahram kita saat ni tu, sepatut kita railah pendapat hak kata kena tutup. Tambah-tambah lagi pendapat tu pendapat mazhab kita. Hak Syafi'i ni. Jadi mudah habis ni. Sebab tu ya tak boleh nak kecek bab fiqh muqarrar ni sama-sama masyarakat kita. Ya kena wi jelas molek dulu mazhab kita Syafi'i ni. Fiqh muqarrar, fiqh apa nama ni, pak mazhab ke. Hak ni bagi orang nak menambahkan lagi ilmu pengetahuan dia tak apalah. Ni. Sebab tu guru ya tak suka sangat orang duk ngaji fiqh perbandingan mazhab apa semua ni. Kecuali apabila sudah orang panggil mahir dah pada fiqh mazhab kita tu sendiri. Bila kita tak mahir dalam fiqh mazhab kita nak pergi gelombang dalam fiqh mazhab hok macam-macam pula. 3-4 mazhab bahkan lebih lagi. Hak tidak muktabar pun kita duk belajar juga apa semua. Ya jadi tak boleh berlaku. Hak mazhab kita pun tak boleh, hak mazhab lain tak boleh. Jadi gapo boleh? Jadi tak boleh lah. Jadi kekoksi pula. Keempat, mengucap niat dengan lidah kemudian mengucap bismillah seperti yang tersebut tak kala membasuh muka. Kelima, membasuh tapak tangan hingga pergelangan. Tapak tangan hingga pergelangan. Hak ni hak pada awal-awal basuhan kita lah. Nak ambil wuduk, basuh dulu. Keenam, berkomo-komo, dia panggil madmadah. Madmadah ni mungkin sebab dia panggil bila kita komo tu bunyi sebutan madmad. Tak gok-gok, kok madmad. Ni madmadah bahasa dia ke Arab kan, madmadah. Dia sunatlah kita mubalaghah gok-gok. Kecuali kalau bulan Ramadan. Keenam, kalau bulan Ramadan tak sunat kita mubalaghah pada madmadah, pada istinsyak. Kalau kita mubalaghah maksudnya bersungguh juga buat begitu, tertelai air. Tu batal wuduk, batal puasa kita kerana taksir kita, kecuali daripada kita. Keenam, berkomo-komo. Ketujuh, menghisap air ke hidung. Ini dia panggil istinsyak. Syak maksudnya kita serut air saat ni masuk ke hidung. Tak. Lepas tu kita seh pula. Seh tu dia panggil istinsar. Sah. Ni istinsar. Ni syak buat masuk istinsar, seh balik. Di antara amalan bagi nak selamat daripada penyakit stroke tu, istinsyak. Keenam, berkomo-komo. Ketujuh, menghisap air ke hidung. Kedelapan, meninggal-ninggai pada tiap-tiap anggota membasuh. Membasuh mana? Muka, tangan, hak tu anggota basuh lah tu. Atau menyapu, mana anggota menyapu tu? Kepala, sapu kepala. Atau menyelang-nyelangi serta menggosok. Menyelang-nyelangi serta menggosok.
Ni kalau nak kira ni ke-8, ke-9, ke-10 dah ni. Tadi dia kata ke-6, ke-7 mengisap air ke hidung, ke-8 meniga-niga. Maksud kata basuh muka 3 kali, berkoma 3 kali sunat. Lepas tu lagi dia kata menyelang-jelangi. Kena kira suku kat 9 dah situ. Tapi dia kira sekali. Atas kita lah, maksud katanya kita selai ni. Jari kaki, jari tangan. Jari kaki kita ambil jari clicking kiri ni, kita masuk pada jari kaki sebelah bawah sunatnya. Mula daripada anak jari. Masuk. Tak apalah, yang pentingnya kita buat menyenangi saat ni. Serta menggosok. Mazhab kita gosok ni sunat. Asal kata meratakan air saja mazhab kita. Adapun mazhab Maliki wajib kena gosok. Gosok ni maksud kata kena gosok, tidak semata-mata kita orang panggil basuh saja, dok kita gosok nak pula. Tangan kita gosok gitu. Jadi hak sunat-sunat ni kita kena ra'i belakang. Ada baba meh rahimahullah taala. Di tani tu dia tulis Nuqtatul Mazahid. Seingat saya nama kitab dia tak tebal sangat, nipis dia ajar cara bagaimanakah bila kita pergi ke Mekah kita nak taklid pada mazhab lain, disebabkan susah nak jaga wuduk ketika mana kita tawaf. Dia tulis kitab. Jadi cara dianya jangan buat mudah deh. Ada setengah kita tak apa, tersentuh darurah, susah sebagainya. Tak boleh buat mudah sebab ada cara lain. Cara mana? Kita taklid pada mazhab yang lain. Ramai dok buat taklid mazhab lain ni. Cuma cara tu lagu mana? Bila kita nak taklid pada mazhab lain, nak ikut pendapat mazhab lain hok kata setupuai tak batal wuduk saat ni tu, kita saat ni tu ambil wuduk biasa pada mazhab lain. Kalau kita ambil wuduk hanya sah pada mazhab kita, tiba-tiba kita nak taklid pada mazhab lain, tak boleh. Hak tu dia bukan panggil taklid, hak tu dia panggil talfiq. Campur mazhab pada sah ibadat, tak sah ibadat. Lepas tu nak taklid pada mazhab lain lagu mana? Caranya kita jaga ke hak sunat-sunat ni. Meniga-niga, menggosok, membaca bismillah. Jadi bila kita amal semua hak sunat-sunat saat ni tu, tidak hanya rukun saja kita jaga, hak sunat pun kita jaga, maka sah dah wuduk kita pada semua mazhab. Mazhab kita pun sah, mazhab Maliki pun sah, maka boleh pada waktu tu untuk kita taklid pada mazhab yang lain. Tu kena pandai. Ni kita ambil wuduk mazhab kita yang sah, iaitu kita ambil jaga hak rukun, hak sunat kita tak jaga. Hak mazhab Maliki kena gosok-gosok, kita tak cara hak tu. Meniga-niga kita tak cara pun. Maka tiba-tiba satu perempuan kita kata tak apa, mau taklid mazhab ni hak kata tak batal. Mana boleh. Tu deh. Tu hak dalam kitab Nuqtatul Mazahid, hak baba meh saat ni tu rahimahullah taala, kita pernah dah buat daurah jadi dia buat mari perkara-perkara hak nak kena jaga. Maka dia tulislah so benda sunat. Tu cara dianya. Jangan buat mudah sangat dalam ibadat. Kalau buat makan tak buat mudah, makan ni kena begitu, kena begini. Buat ibadat buat mudah. Lepas tu kata nak akhirat. Belawak dia panggil, belawak. Ke-8 meniga-nigai pada tiap-tiap anggota, membasuh atau menyapu atau menyelang-nyelangi serta menggosok. Ke-9 menyapu sekalian kepalanya. Ni pun kena jagalah. Mazhab kita kecek dah kemarin. Padai dah kita ambil sikit kena kepada kepala kita. Padai dah. Ada ambil pen saja umpama selai air. Kita buat masuk ke dalam ke dalam tudung kita, ke dalam piah kita ni, setuh tak apa, sah dah. Mazhab lain dia kena sekalian kepala. Jadi kalau kita nak taklid pada mazhab dia tu, biasa ambil wuduk cara mazhab dia, baru boleh nak taklid. Ke-10 menyapu kedua telinga di luarnya. Telinga luar ni sapu habis telinga. Hak sini sapu sini,
hak ibu jari mari sini. Itu cara dia. Menyapu kedua telinganya, telinga di luarnya dan di dalamnya dengan air yang baharu. Tak si air hak ambil kepala saat ni. Maksudnya sapu kepala habis, lepas tu ambil hak untuk tangan, hak untuk telinga pula. Ambil air, basuh untuk telinga. Daripada waktu basuh telinga ni dia tak sunat kita buat kanan dulu bawa kiri. Anggota tangan memang sunat kanan dulu bawa kiri. Tapi masalah telinga sunat kita buat sekali. Gitu. Bukan kata buat kanan dulu baru buat kiri, tak buat sekali. Tak ia jadi sia-sia pula lah. Kita buat kanan dulu bawa kiri. Kesebelah menyelak menyelati jari. Saat ni dia kata apa? Menyelang-nyelangi serta gosok. Lebih kurang ni. Kesebelah menyelati jari tangan kedua, tangan kedua, kanan dengan kiri. Demikian lagi menyelati jari kaki kedua, tangan kanan dan kiri. Sunat. Cuma dalam kitab besar-besar sikit ya lah. Sunat hak kaki tu kita selak ke sebelah bawah. Tu dalam buriah gapo ada tu insya-Allah. Malam ni tu insya-Allah kita start daurah dalam kitab buriah apa nama ni bab taharah 2 malam. Jadi minggu hadapan kalau diizinkanlah kita nak buat daurah buriah juga bab wuduk. 4 kali pertemuan hak tu. Sebab banyak muka surat dalam 16 muka surat 4 kali pertemuan. Lepas tu kalau diizinkan juga hak boleh depan tu daripada bab hadah sehinggalah bab najis ke rasanya berpuluh-puluh muka surat, kemungkinan kita buat daurah juga. Tengok kadang lah. Hak buriah ni kita ambil sikit-sikit masuk. Hak sempat. Sebab cadangan hak besarnya boleh hadapan ni kita nak buat daurah unwanul falah. Ni kalau ada kelapangan ke gapo boleh sertai unwanul falah ni 4 rubuk masalah. Hak fiqh, muamalah, munakahat, ibadat, jenayah. Tu kita ambil masa dah 20 kali pertemuan ko secara daurah. Sebab banyak muka surat tu 80. Adalah dalam pertemuan tu kena 4 muka surat. InsyaAllah lah sama-sama kita orang panggil ambil kesempatan masuk. Kedua, demikian lagi menyelati jari kaki kedua belah, membasuh segala anggota dengan berturut-turut mualat. Sunat kita buat secara mualat. Artinya belum kering suatu anggotanya maka dibasuh lainnya anggota selepas. Tu kata mualat. Jangan tukar dengan tertrik ayat dah kemarin. Mualat maksudnya kita basuh muka, sebelum kering hak muka kita basuh dah tangan. Qada tu mualatnya. Ketiga, ke-13 mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Ada selain daripada muka, selain daripada telinga, tu tak, ataupun kepala, hak tu tak perlu mendahulukan sebelah kanan daripada kiri lah. Ke-14 membasuh muka dan kedua kaki terlebih daripada tempat fardu. Ni kita ada sebut dah juga asal kemarin, orang panggil gurrah. Gurrah ni maksudnya kita lebih pada basuhan muka saat ni. Kemudian tahjil. Tahjil ni maksud kata kita lebih pada basuhan tangan, sapa ke sini, kaki, sapa kepada betih, itu dia panggil tahjil. Gurrah muhajjalin. Dan tempat wajibnya kita lebih ke basuhan. Pada hak anggota fardu saat ni dah hak wajib basuh. Ke-15nya jangan minta tolong pada menyucurkan air melainkan kerana darurah. Ni makruh minta tolong orang cucu. Kalau buka air tak apa, minta orang cucu. Dia pergi bekas kita pun tak ada tangan. Tu tak sunat. Kalau kita nak minta orang buat mari air tak apa, minta dia cucu tu tak sih. Sebolehnya kita sendiri buat. Ke-16 jangan mengibar-ngibar ke air wuduk. Jangan maksudnya kita retak-retak.
Lepas pada ambil wuduk tu jangan kita retak-retak air basuh wuduk saat ni. Dia ada kelebihan fadilat dia selagi mana dia ada pada anggota wuduk kita, dia ada kelebihan dia. Ke-17, jangan menyapu air wuduk daripada anggota melainkan kerana uzur. Sapu pun jangan. Retak-retak jangan sapu, ambil towel, ambil tuala kita sapu jangan. Makruh hukum dia. Bahkan kalau kita buat gitu kok orang haram tu ni. Ayah kita sakit kau waliyadzubillah. Kita telah ambil wuduk, lepas ambil wuduk kita lap tak boleh. Haram. Kenapa? Kerana kita menghilangkan fadilat air wuduk yang ada pada dia. Sama dengan seolah-olah kita menghilangkan fadilat darah orang duk mati syahid. Tak boleh. Sebab tu tak boleh mandi orang mati syahid. Tak boleh dimandikan. Kecuali kalau ada uzur. Uzur ni banyaklah. Doktor suruh sapu selalu, lak selalu ke. Ataupun kalau pelajar-pelajar negara Arab tu, mungkin angin dia tu tak molek dengan adanya air pada anggota, maka dia kena lak selalu. Tu tak apa, ada keuzuran. Jadi molek biar air tu duduk dengan kita selagi tu dia ada fadilat kita sendiri. Fadilat di air semaya hok kekal ada pada anggota wuduk kita. Dia ramai orang masyarakat kita ni buat ambil ada tuala kecil nak lak kesel wuduk saat ni. Jadi tak comel lah. Mungkin dia kata tak selesa lah, ada sebagainya, takut basah kain lah pula. Ya alasan macam-macam lah. Kalau kita reti ke fadilat dia tu, kita tak buat gitu. Tu kemungkinan sebab kita tak reti. Yalah bagi supaya duit masuk tanpa kita kerja. Siapa dia tak si? Supaya saat ni lah. Ada kelebihan dia, ada pahala dia tanpa perlu kita kerja gapo-gapo. Hanya tinggal kesel air wuduk tu pada anggota. Tak si. Kedalapan belah mengisang-isang ke cicing jika ada cicing itu longgar. Ngisang maksudnya putar-putar. Mari pun rasa macam ada yang menanya masalah cicing saat ni. Kena putar-putar ke? Kena putar-putar. Sunat hukum dia putar-putar ni kalau cicing tu hak longgar dah. Sunat hukum dia ni. Kita duk kaji sunat ni. Tapi kalau cicing tu hok ketak, kalau kita tak kisah-kisah, tak putar-putar, dia tak rata, tu wajib kita kena kisah, kena putar-putar dia. Mengisah-ngisah ke cicing jika ada cicing itu longgar. Koiknya kata sunat tu, kalau dia longgar. Dan terkadang wajib mengisah-ngisah ke cicing jika tiada sampai air pada tempat. Yang ni tempat hok wajib kita basuh. Kalau tak sampai, wajib nah pula. Ke-19, memulai membasuh muka daripada permulaan di atas muka dan kepada tangan. Dan pada kedua kaki daripada jarinya. Sunat weh. Sunatnya kalau kita basuh muka kita basuh sebelah atas. Basuh. Begitu jugalah kalau tangan dan kaki, dia kata sunat kita basuh saat ni tu daripada jari jemari mula. Boleh nak basuh daripada siku, apa tu ke jari jemari. Hak sunatnya kita ambil daripada jari jemari ni, kita basuh sampai ke siku, lebih sikit. Hak tu hak sunat. Kaki pun sama juga. Kaki sunatnya kita ambil daripada hak kaki. Jangan ambil daripada betis turun tu tak molek. Hak molek afdalnya daripada jari kaki saat ni. Hak tu hak lebih molek. Masya-Allah. Jadi kita kata kita dah buat gitu dah, kemungkinan kita kata ada setengah kita dah buat gitu dah. Dapat pahala ke tak? Tak dapat, mungkin tak niat. Kita buat tu kebetulan saja, bukan kerana tuntutan. Sebab kita tak tahu pula ada tuntutan khusus. Jadi kita tak niat tak dapat pahala. Tapi orang lain buat saat ni dapat pahala khusus lah pula, dapat gaji khusus lah pula Allah Ta'ala beri ke dia. Sebab dia niat kerana hak ni tuntutan agama. Itulah hak dikata hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Adakah serupa orang tahu dengan orang tak tahu? Yakni tak serupa.
Dan kepada kedua tangan dan pada kedua kaki daripada jarinya mula. Nak basuh saat ni. Ke-20 menggosok segala anggota serta membasuh dia. Gosok. Ni ia kira suku pula ni. Mazhab lain supaya Maliki wajib nak tu. Nak wisah. Dan menyungguh-nyungguh meratakan membasuh antara mata kaki dia tuming. Hak berata bawah tu. Ni. Kena sungguh daripada mata kaki ni apa? Buku lali mata kaki dia tuming hak alik belakang tu kena sungguh sebab orang panggil ramai hak tak cermat di situ menyebabkan tak rata air hak di kawasan saat ni. Jikalau pada ketika dingin sekalipun walaupun sejuk, waktu sejuk sekalipun, dia kata sunat kita bersungguh-sungguh nak meratakan air pada kawasan tadi. Itu kemungkinannya sebab ramai hok buat jadi tak rata. Ke-21 menyapu kedua ekor mata dengan kedua telunjuk. Ekor mata ni sapu dengan kedua telunjuk. Ni. Cara kita buat Ada basuh muka saat ni. Atau sapu pula kedua ekor mata saat ni dengan kedua telunjuk. Sapu pula. Gitu ni. Ada yang buat gini lah. Gini lah dia masuk ke dua telunjuk. Demikian lagi menyapu pohon mata kedua jikalau tiada tahik mata. Ni sunat juga. Kita gini ni. Ujung mata ni. Kemungkinan ada tahik kata. Sunat tu dia kata jika tiada tahik mata. Agak kalau ada agak kena buat lah. Wajib nak buat. Kedua, jikalau tiada tahik mata dan jika ada tahik mata maka wajib menyapu dia ni, ujung ni, umbi ni. Tak wajib. Kerana nak hilangkan tahik mata saat ni tu. Hak mana menghalalkan daripada diratakan air kepada orang panggil zahir muka. Banyak ni. Kadang-kadang kita tak perasan, kita tak tahu, banyaklah. Ke-22 menghadap kiblat daripada permulaan wuduk datang kepada kesudahan wuduk. Hinggalah datang ni maksudnya hingga kesudahan wuduk. Tu jadi nak kena cermat lah. Kalau kata koloh tu besar pak petok gitu, janganlah ambil posisi hak tak hadap kiblat. Carilah posisi hak boleh hadap kiblat. Supaya kepala pahit saat ni tu ni. Cuba cari posisi kalau boleh hadap kau kiblat, cuba hadap kepada kiblat. Bagai tak susah pun. Tak sama ya dengan orang lain duk buat ambil wuduk. Tapi kita ni dapat hak bonus pula. Tapi saat ni lah kita kena niat kata nak buat sunat. Niat kata nak sunat tu kena tahu dulu. Kalau tak tahu, tak boleh nak niat juga. Tak tahu hak mana hak sunat, nak niat lagu mana. Ke-21 menyapu kedua macam ni. Ke-23 mengantar bejana air pada pihak kanan jika mulut bejana itu luah. Masya Allah. Dan jika mulut bejana itu sempit, maka sunat menghantarkan bejana itu pada pihak kiri. Ni tanda molek sini ni. Susah juga nak cari kitab besar-besar pun cara juga nak sebut ni. Kalau mulut bejana bekas wuduk kita tu jenis bekas mulut dia besar. Ni po baldi kau berapa bejana mulut besar lah tu. Sunat kita letak sebelah kanan. Tapi kalau mulut bejana itu sempit, supaya pilih pahit tu sempit lah tu. Tak cerek kau sempit lah mulut tu. Maka sunat menghantarkan bejana itu pada kiri, letak sebelah kiri. Kalau kata ni arah kiblat ni. Kalau kata ni kanan kita ni. Kalau kata kanan, letak sebelah kanan. Kalau hak jenis bekas besar. Kalau bekas hak mulut dia bukan kira besar kecil, dia kira mulut. Mulut dia saat ni tu besar ke kecil. Kalau mulut kecil letak arah kiri. Ke-24 jangan mengurangkan air itu daripada suatu cupok
Satu cupok hak Nabi duk guna. Ada demo duk jual tu di Shopee, ada rasanya belilah. Cupok hak Nabi SAW duk guna ambil air. Jadi dia kata jangan kurang daripada secupok. Maksudnya alah kelebih boleh kira. Kurang tu jangan. Hak moleknya secupok ialah air. Cupok air kita guna. Besar tak sama mana, besar apa lebih kurang gini jelah. Tak besar apa secupok tu. Jadi nak kurang pada tu tak boleh. Makruh, tak molek. Jadi lebih cermat kita pula pada Nabi SAW, tak kena lah. Sebab Nabi SAW ambil wuduk tu secupok je. Ke-25, jangan berkata-kata daripada pertama wuduk hingga datang kesudahan melainkan kerana darurah. Darurah tak apalah. Darurah ni dalam tandas pun boleh kita kecek. Ada ular ko, ada benda bahaya ko. Ambil wuduk pun sama juga. Kalau boleh jangan kecek. Duk buat ibadat. Atau kerana mengajak orang bebal masalah. Terkadang wajib berkata, kalau nak ajak orang bebal, orang bodoh lah. Kita dah ambil wuduk, ada orang bodoh dah ambil wuduk, orang hak tak reti, orang bebal ni, orang hak dungu, orang tak reti ambil wuduk, kita ajar dia. Tak apa hak tu. Kalau saja-saja tu tak sih. Terkadang kata musannif rahimahullah taala, wajib berkata, ambil wuduk ni wajib kena kecek. Seperti mengingatkan orang hendak jatuh ke dalam telaga. Wajib. Sebab apa? Sebab nak selamatkan orang daripada bahaya. Jadi kita dah ambil wuduk, tiba-tiba ada orang lalu depan nak jatuh. Dalam tempat lubang, dia tak perasan. Lokal ke? Jadi kita ingat, tak mak. Maka pada waktu tu wajib kerana nak selamatkan orang ni. Bukan bagi main-main agama ni. Dak asal kata makruh lah, tak sunat lah duduk kecek, tiba-tiba jadi wajib lah pula kecek. Kalau kepala pahit tu kita berjana juga ke, boleh kita kata berjana jugalah. Sebab bekas air. Kalau berjana pahit ni yang mari kok orang panggil bekas besar lagi. Tak dia sedut mari. Boleh dikategorikan jugalah. Mulut kecil tu molek letak kiri lah. Maksud kata kalau kepala pahit duduk sini, sebelah kiri, saya ni sebelah kiri sekarang ni. Sebelah kiri, ni arah kiblat, molek gitu, ambil wuduk. Gitu. Baik. Wajib berkata seperti mengingatkan orang yang hendak jatuh ke dalam telaga atau barang sebagainya. Buat contoh sendirilah. Tak banyak lagi benda-benda bahaya ni terkadang nak berlaku di orang. Jadi kita nak selamatkan orang, wajib kita kecek. Ke-26, jangan menamparkan air ke muka. Tak buat tapau gitu, tak boleh. Dia nak suruh sampai ratakan air, sunat gosok ni kita tapau kita tak boleh. Ke-27, jangan menyapu leher. Leher ni kalau setengah kitab tu kita jumpa kata suruh sapu leher. Kalau hak ulama-ulama fuqaha ni dia tak suruh sapu leher. Bahkan kalau dalam Ihya kau lupa dalam kitab mana, dia ada doa yang tertentu bagi tiap-tiap anggota. Lepas tu suruh sapu leher lah. Kalau kebanyakan ulama fuqaha kita, dia tak sunatkan. Baik. Biar kita tahulah hukum masalah sapu leher tu. Ke-27, jangan menyapu leher, maka itu pekerjaan bid'ah. Alasan saya sebab tu. Sebab benda tu benda bid'ah. Ke-28 habis. Apabila selesai daripada wuduk, maka mengucap doa dengan menghadap kiblat serta menilik ke langit. Sunat kita angkat tangan ni. Faham wuduk sunat angkat tangan. Lepas tu muka kita tu tilik ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sunatnya begitu. Kalau kata dari jamil agak keluar jamil dulu. Dan mengangkat kedua tangan itu akad. Lepas tu baca inilah doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabi wa ja'alni minal mutatahhirin. Biasanya wa ja'alni min ibadikas salihin. Gitu ya. Ini tambah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Wa sallallahu wa sallam. Nah, gitu ni. Hak datang warid sama lebih kurang gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma ajina minat tawabi wa ja'al tahirin. Dikatakan Nabi SAW sebut dibuka ke bagi dia ke lapis-lapis pintu syurga. Masya-Allah. Maka memilih dia pintu syurga mana hak dia nak masuk lebihnya. Kena mayat lah pula apa pada tu lama tak mayat dah kata pintu syurga terbuka dah. Ni nak ayat kata kelebihan berdoa begitu lepas pada kita ambil wudu. Kena lebih faham lah. Lama tak mayat pula. Tu tak faham hadis. Syahdan, sedikit lagi nak pergi habis pada fasal. Bahawa adalah fadilat membaca doa ini amat besar. Ada di sini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca doa daripada asyhadu alla ilaha illallah, tak reti hak ni. Datang kepada Muhammad wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Ni orang-orang kampung hak tak reti kecik Arab pun baca ni. Dia hafal. Dia bersungguh. Bagi nak mendapatkan kelebihan saat ni. Baca bismillah untuk mula berwuduk dan laku masuk tandas. Dilakukan sebelum masuk tandas. Mudah-mudahan dapat ikutlah fadilat ni. Jadi maksudnya bila kita masuk tandas saat ni tu, kita ambil wuduk, kita baca awal bismillah, atau kita pun masuk tandas, atau kita ambil wuduk. Mudah-mudahan dapat ikutlah fadilat. Ni molek ni. Siapa begitu nak mikir, orang Tuhan nak beri kebaikan gitu, dia mikir. Kalau boleh elokkan dalam tandas tu ni, ambil luar tandas lebih molek. Tapi tepat tu jahadah tak apa. Tapi masuk kata siapa begitu mau dia memikir molek lah. Tak semua masuk tandas tu baca bismillah dulu untuk nak ambil wuduk. Maka terbukalah baginya 8 pintu syurga. Baru sebut sana. Ni ada dah ni rasanya dalam kitab mana? Kitab apa ni risalah Arba'in Azkariyah hak kita susun ambil daripada Azkar Imam Nawawi tu kita ambil 40 hadis. Ada dan ni rasa hak ni pun ada sebut. Ada kita sebutkan kelebihan tu. Ni. Barang sekehendaknya, maksudnya dia boleh masuk. Pintu syurga mana dia nak? Ni maksud kata VVIP lah. Apa? Riwayat Muslim, dia riwayat Tirmizi. Daripada riwayat Muslim dan riwayat Tirmizi. Daripada asyhadu alla ilaha illallah datang kepada mutahhirin, waj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situ kita baca. Dan pada riwayat Hakim saat ni riwayat Muslim daripada asyhadu alla ilaha illallah hingga pada abduhu rasuluh. Hak riwayat Tirmizi asyhadu alla ilaha illallah hingga pada waj'alni minal mutatahhirin. Daripada riwayat Hakim pula daripada asyhadu alla ilaha illallah datang kepada wa atubu ilaih. Jadi banyak riwayat. Ni. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini nescaya dinugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan barang siapa saat ni suatu sijil yang termeteri di dalamnya. Satu sijil ni satu kertas lah, satu buku catatan yang termeteri hak tertulis di dalamnya sijil itu, tiadalah kena suatu bahaya datang pada hari kiamat. Kalau hak siapa buat begini tertulis pada buku catatan saat ni tu, tiada didatangkan dia bahaya pada hari kiamat. Rugilah kalau kita tak amal ni. Jadi akad tangan tak akad tu suruh kira molek akad. Lepas tu kepala saat ni, muka saat ni hadap pada langit. Walaupun orang tu buta dalam kitab sebut, walaupun buta sunat buat begitu juga. Lepas tu hak betulnya baca saat ni lah. Tak ingat agak baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah lah. Tak kena tengok hatu tak boleh nak jadi Islam ke mana. Ni. Lepas tu tambah sikit lagi. Wa asyhadu anna Muhammadur rasuluh. Pada hak tu tak apa dah.
Qala al-musannif, habis itu faslun pada menyatakan segala yang membatalkan wudu itu, bermula batalkan wudu itu 5 perkara. Habislah siril ni. InsyaAllah kita bertemu malam ni pula. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.